Kerjasama GRS-PH berdepan risiko. Apa implikasinya untuk PRN17? Keputusan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk terus mengekalkan kerjasama dengan Pakatan Harapan PH menjelang pilihan raya negeri ke-17 di Sabah dijangka membawa impak besar kepada lanskap politik di negara ini, khususnya di Sabah. Kerjasama ini bukan sahaja menyentuh tentang strategi pilihan raya, tetapi juga melibatkan komitmen terhadap kestabilan politik dan keupayaan kedua-dua pakatan untuk mengetepikan perbezaan demi kepentingan bersama. Sejak awal penubuhannya, GRS telah dilihat sebagai gabungan yang mampu membawa perubahan kepada politik Sabah dengan harapan dapat mengekalkan kestabilan serta meningkatkan pembangunan negeri ini. Namun apabila GRS mengambil keputusan untuk terus bekerja sama dengan PH, beberapa persoalan besar timbul mengenai kesan jangka panjang daripada kerjasama ini terhadap politik di Sabah dan negara secara keseluruhannya. Kerjasama ini tidak datang tanpa risiko, terutamanya di dalam konteks politik Malaysia yang sangat terpolarisasi. Bagi sesetengah pihak, ia adalah langkah positif untuk membentuk konsensus politik yang lebih inklusif dan mengukuhkan kestabilan. Dengan menggabungkan sumber dan kepakaran, GRS dan PH mungkin dapat menangani cabaran mendesak yang dihadapi negara, terutamanya dalam memastikan kebajikan rakyat dijaga. GRS yang diterajui oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, mempunyai sokongan kuat di kalangan rakyat Sabah. Namun, kerjasama dengan PH memberi satu dimensi baru kepada gabungan ini. Ia membuka ruang bagi kedua-dua pakatan untuk mengetepikan perbezaan ideologi mereka dan fokus kepada agenda yang lebih besar seperti pembangunan ekonomi, pengurusan sumber, serta penyelesaian masalah sosial dan kemiskinan di negeri tersebut. Namun dalam setiap keputusan politik, terutamanya yang melibatkan kerjasama antara dua pihak yang berbeza ideologi, terdapat risiko yang perlu dihadapi. Pada satu sisi, kerjasama ini dapat dilihat sebagai komitmen terhadap kestabilan dan pembinaan konsensus. Dengan bekerjasama, GRS dan PH mungkin dapat membentangkan barisan bersatu kepada pengundi, mempamerkan keupayaan mereka untuk mengetepikan perbezaan mereka demi kebaikan yang lebih besar. Langkah ini boleh dianggap sebagai satu usaha untuk memastikan kelangsungan politik yang lebih stabil di Sabah, di mana kedua-dua pihak boleh menyumbang dalam menyelesaikan masalah negeri tanpa mengira perbezaan ideologi mereka. Namun begitu, tidak semua pihak melihat kerjasama ini dari sudut yang sama. Pengkritik kerjasama antara GRS dan PH berpendapat bahwa ini boleh membuka ruang kepada ketidakstabilan dan kekeliruan dalam sistem politik. Dalam sejarah politik Malaysia, kita telah banyak melihat bagaimana kerjasama antara parti yang bertentangan ideologi boleh mencetuskan perpecahan dalaman dan menimbulkan ketegangan dalam kalangan pengundi. Terdapat segmen pengundi yang melihat kerjasama ini sebagai satu langkah yang tidak berprinsip, di mana ia lebih mementingkan keuntungan politik jangka pendek daripada kestabilan jangka panjang. Di kalangan sesetengah ahli politik dan pengundi, kerjasama antara GRS dan PH dilihat sebagai satu bentuk oportunis, di mana kedua-dua pihak memilih untuk bergabung demi mencapai matlamat politik mereka tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip yang selama ini mereka pegang. Pada ketika yang sama, terdapat juga pihak yang melihat kerjasama ini sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan pengundi yang telah memilih mereka berdasarkan janji-janji politik yang berbeza.
Dalam persekitaran politik yang semakin terpolarisasi ini, pengundi mungkin semakin berhati-hati terhadap partai-partai yang sering bertukar pihak atau membentuk pakatan berdasarkan kesesuaian politik semata-mata. Ini berisiko memberi kesan kepada keyakinan pengundi terhadap proses politik karena mereka mungkin melihat kerjasama ini sebagai sesuatu yang tidak berlandaskan prinsip dan lebih kepada percaturan politik. Pengundi yang menyokong GRS selama ini mungkin merasa kecewa dengan langkah ini karena mereka telah memberi mandat kepada parti tersebut dengan harapan GRS akan memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah tanpa dipengaruhi oleh agenda luar. Kerjasama dengan PH mungkin dilihat sebagai satu langkah yang tidak selari dengan matlamat asal GRS yang seharusnya lebih memberi tumpuan kepada isu-isu tempatan, terutamanya berkaitan dengan hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan isu pembangunan negeri. Lebih lanjut lagi, kerjasama ini turut membuka persoalan tentang kepercayaan antara parti-parti politik dalam GRS dan PH. Adakah mereka benar-benar dapat bekerja sama dengan jujur dan berprinsip, atau adakah mereka hanya mencari keuntungan politik untuk menghadapi PRN 17? Meskipun kedua-dua pakatan ini menjanjikan pembangunan dan kemajuan, adakah mereka benar-benar dapat menunaikan janji mereka tanpa sebarang agenda tersembunyi? Pengundi yang semakin cerdik dan peka terhadap politik mungkin melihat kerjasama ini dengan skeptisisme karena mereka telah menyaksikan pelbagai perubahan pakatan dalam sejarah politik negara yang akhirnya membawa kepada kekecewaan. Sementara itu, GRS sebagai gabungan yang berteraskan kepentingan politik Sabah perlu berhati-hati dengan potensi kesan jangka panjang daripada kerjasama ini. Sebelum ini, GRS telah memperoleh sokongan yang besar daripada rakyat Sabah, terutamanya selepas penubuhannya. Dan langkah untuk terus bekerja sama dengan PH menimbulkan persoalan sama ada ini akan mempengaruhi kestabilan sokongan tersebut. Pengundi di Sabah terkenal dengan pendekatan pragmatik mereka, dan mereka tidak segan untuk memberi sokongan kepada parti yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, apabila kerjasama ini melibatkan pihak yang sebelum ini dianggap sebagai lawan politik, adakah pengundi Sabah akan tetap memberi sokongan kepada GRS, atau adakah mereka akan merasa bahwa kepercayaan mereka telah dikhianati? Selain daripada aspek politik dalaman, kerjasama GRS dan PH turut memberi impak kepada dinamika politik negara. Pada ketika ini, kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi pelbagai cabaran, termasuklah isu-isu berkaitan dengan pembahagian kuasa dan peruntukan sumber kepada negeri-negeri di Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. MA63 yang masih menjadi isu penting dalam politik Sabah memberikan latar belakang yang kompleks kepada kerjasama ini. GRS yang terdiri daripada parti-parti yang berjuang untuk hak-hak Sabah mungkin akan terikat untuk memastikan bahwa Sabah terus diberi perhatian yang sewajarnya dalam sebarang perjanjian atau kerjasama politik. Namun, adakah PH sebagai sebahagian daripada kerajaan persekutuan dapat memenuhi janji-janji yang telah dibuat kepada Sabah? Dengan pilihan Raya Negeri 2025 yang semakin dekat, keputusan GRS untuk mengekalkan kerjasama dengan PH akan memberikan impak besar kepada lanskap politik di negara ini. GRS dan PH akan menghadapi ujian besar dalam memastikan mereka dapat meyakinkan pengundi bahwa kerjasama ini adalah langkah yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat tanpa menjejaskan kepentingan jangka panjang. Dalam lanskap politik yang semakin tidak menentu, kedua-dua pakatan ini perlu mengharungi pelbagai cabaran dan menangani perpecahan dalaman jika mereka ingin tampil sebagai pilihan yang kukuh bagi pengundi.
Kesimpulannya, keputusan GRS untuk terus bekerja sama dengan PH menjelang PRN17 bukan sahaja merupakan satu langkah strategik, tetapi ia juga membawa pelbagai risiko dan implikasi yang perlu ditangani dengan berhati-hati. Dalam menghadapi pilihan raya akan datang, adakah kerjasama ini akan memperlihatkan kesatuan politik yang lebih kukuh, atau adakah ia akan mencetuskan kekeliruan dan kekecewaan dalam kalangan pengundi? Hanya masa yang akan menentukan bagaimana kerjasama ini akan mempengaruhi hasil PRN17 dan seterusnya membentuk masa depan politik Malaysia. Sebagai penonton dan pengundi, persoalan besar yang perlu kita semua fikirkan adalah adakah kita benar-benar percaya bahwa kerjasama ini akan membawa kestabilan politik yang lebih besar, atau adakah ini hanya percaturan politik untuk meraih kuasa tanpa mengambil kira prinsip dan janji yang telah dibuat kepada rakyat. Apakah kesan jangka panjang dari kerjasama ini terhadap integriti politik Sabah dan Malaysia secara keseluruhan? Perbincangan ini pastinya akan berkembang dan PRN17 akan menjadi medan yang menentukan arah tuju politik negara. Berikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Currents VMY. Sekian saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih semua.